Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kidal. Rasulullah tidak kidal sebaliknya baginda menggunakan tangan kanan. Alhamdulillah, pagi ini kita bertemu lagi pada hari yang ke-21 Ramadan. Alhamdulillah. Dan seperti biasa saya akan berkongsi pagi ini sinopsis ringkas juzuk yang ke-21 sempena hari yang ke-21 Ramadan. Juzuk yang ke-21 mengandungi beberapa surah, iaitu bahagian kedua surah Al-Ankabut, surah Ar-Rum secara lengkap, surah Luqman, surah Sajdah dan juga surah Al-Ahzab. Okey, untuk surah Al-Ankabut bahagian kedua, antara yang menarik untuk kita perhatikan ayat 46. Bagaimana Allah Ta'ala cerita adab untuk berinteraksi dengan ahli kitab. Ada adab dia, tuan-tuan merujuk sendiri lah. Kemudian ayat 48, Allah Ta'ala sebut sebagai membuktikan Nabi ini tidak mencipta Al-Quran. Allah kata, وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ kitab. Kamu Muhammad sebelumnya tidak pernah membaca ke mana-mana kitab. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ. Dan kamu juga tidak pernah menulis dengan tangan kananmu. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ. Walaupun kita kata ini ada penjelasan-penjelasan tersendiri, tapi saya percaya sepenuh hati para Nabi menggunakan tangan kanan dan mengutamakan yang kanan berbanding kiri. Ini pun antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi ayat-ayat lain menunjukkan Nabi Musa contohnya menggunakan tangan kanan, Nabi Ibrahim dalam surah As-Saffat pun menggunakan tangan kanan dan sebagainya. Kemudian surah yang kedua dalam juzuk yang ke-21 surah Ar-Rum. Kenapa dinamakan Ar-Rum? Di awal surah ini Allah Ta'ala cerita mengenai kisah bagaimana Rom awalnya tewas kepada Farsi. Tetapi selepas beberapa tahun Rom akan kembali menang, menewaskan Farsi. Ada cerita dia. Semasa baginda berada di Mekah, Farsi telah mengalahkan Rom. Dan kekalahan Rom itu menyebabkan umat Islam bersedih manakala musyrikin Quraisy bergembira sebab Farsi ini adalah sekutu mereka. Manakala Rom pula mempunyai akidah yang seakan-akan sama seperti umat Islam, akidah tauhid bersandarkan kepada kitab daripada langit. Tetapi bila ayat surah Ar-Rum turun, Allah Ta'ala kata Rom ditewaskan, tetapi mereka akan menang kembali dalam beberapa tahun. Dan disebut ayat itu bid'a sinin, antara 3 ke 9 tahun. Dan cerita dia, Sayyidina Abu Bakar bila ayat itu turun, bila Rom mengalami kekalahan, dia pun dengar ayat itu diturunkan, Rom akan menang kembali dalam beberapa tahun. Abu Bakar telah bertaruh dengan seorang lelaki Quraisy namanya Ubay bin Khalaf bahawasanya umat Islam Rom akan berjaya mengalahkan Farsi dalam beberapa tahun. Dan ternyata apa yang disebut oleh Al-Quran betul. Selepas 7 tahun katanya Rom berjaya mengalahkan kembali Farsi. Banyak lagi cerita, tapi itu lebih kurang ini antara mukjizat Al-Quran. Kemudian ayat 20 sampai 23 ni Allah Ta'ala cerita kuasa dia pada alam, pada manusia terutama sekali. Macam contoh ayat yang ke-21, Allah Ta'ala kata antara tanda-tanda kekuasaan dia dijadikan kamu ni daripada pasangan yang sama, dan dikata waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dijadikan antara kamu, pasangan kamu, isteri kamu, suami kamu, mawaddah, kasih sayang, wa rahmah, dan juga belas kasihan. Dan ayat ni biasanya orang letak dekat kad kenduri kahwin. Sama juga pada ayat yang ke-22, Allah Ta'ala cerita bahasa dan juga perbezaan warna kulit ni antara tanda-tanda kekuasaan dia. Sebab tu kita jangan hina warna kulit, bangsa, bahasa. Sebab kalau kita hina warna kulit, bangsa dan juga bahasa, kita sebenarnya sedang menghina ciptaan Allah. Ayat 41 surah Ar-Rum cerita mengenai alam ini musnah kerana tangan-tangan manusia. Ini biasa kita dengar, dhaharul fasadu fil barri wal bahri. Dan ayat 54 Allah Ta'ala cerita mengenai tahap kejadian manusia. Allah Ta'ala cerita kata manusia daripada lemah kemudian jadi kuat, lepas kuat jadi lemah dan juga beruban. Itulah saya boleh katakan sebagai fitrah atau persumpahan kepada manusia. Kita nak tua, tak nak tua, kita akan tua, sebab itulah kejadian yang Allah Ta'ala cipta pada kita. Surah berikut surah Luqman. Surah Luqman ni saya nak sentuh dua perkara. Yang pertama ayat 12 sampai 15. Ini nasihat Luqman kepada anaknya. Dan nasihat ini kalau kita perhatikan mengandungi aspek akidah.
akhlak dan juga sosial. Jadi kita boleh perhatikan. Sama juga ayat surah Luqman ni, ayat terakhir, ayat yang ke-34 ini, antara keistimewaan dia Allah Ta'ala sebut mengenai 5 perkara ghaib yang Allah Ta'ala kunci mati dan tidak ada siapa boleh tahu 5 perkara ghaib yang disebut. Jadi tuan-tuan nak tahu apa dia, rujuk ayat terakhir surah Luqman. Kemudian surah Sajdah. Surah Sajdah dinamakan As-Sajdah sebab dalam surah ini ada satu ayat yang cerita bagaimana orang beriman bila mereka mendengar ayat-ayat Tuhan, mereka akan sujud kepada Allah. Surah Sajdah ayat yang ke-15. Cuma ayat yang ke-17 ni Allah Ta'ala cerita bagaimana sifat syurga. Allah kata fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Seorang tu tak tahu apa yang Allah Ta'ala sembunyikan kepada mereka daripada nikmat penyujuk jiwa dalam syurga kerana apa yang telah mereka kerjakan. Dan ayat yang ke-23 sama juga Allah Ta'ala cerita kepada Nabi Musa telah diberikan kitab, dan kamu wahai Muhammad, Allah kata walaqad atayna Musa al-kitab, telah diberikan kepada Musa al-kitab. Fala takun, janganlah kamu berada fi miryatin min liqa'ih, berada dalam keraguan akan pertemuan kamu dengannya. Pertemuan maksudnya Musa diberikan kitab. Jangan ragu wahai Muhammad, kamu pun dapat bertemu juga kitab seperti kitab Taurat, iaitu Al-Quran. Itu satu tafsiran. Tafsiran yang kedua, Allah kata kami telah berikan kepada Musa Al-Kitab, dan jangan kamu berasa ragu wahai Muhammad akan pertemuan kamu dengannya. Nya di situ tafsiran pertama kitab. Ada tafsiran kedua mengatakan jangan kamu berasa ragu dengan pertemuannya, atau refer kepada Musa. Tafsiran ini pun benar. Sebab apa? Memang Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa ketika Mi'raj ke langit. Dan yang terakhir juzuk yang ke-21 surah Al-Ahzab. Al-Ahzab ini maksudnya tentera bersekutu, pasukan bersekutu, sebab dalam surah ini cerita mengenai perang Ahzab dan bagaimana Rasulullah berhadapan dengan sangat genting dalam perang Ahzab ini, berhadapan dengan kepungan musyrikin Quraisy bersama dengan pengkhianatan Yahudi Bani Quraidah. Cuma ayat 4 hingga 5 surah Al-Ahzab, di awal surah dicerita mengenai adab-adab ataupun hukum hakam berkaitan dengan anak angkat. Maksud anak angkat haram dibinkan kepada bin kita. Itu adalah hak nasab yang Allah Ta'ala peruntukkan kepada ibu bapa mereka. Tak boleh. Tak boleh kita tarik. Cuma yang menarik, ayat yang keempat ni luar biasa. Allah Ta'ala kata apa? Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi. Allah Ta'ala tak pernah buat bagi mana-mana lelaki qalbain, ada 2 jantung dalam tubuhnya. Kenapa jantung dalam tubuh? Dia ayat ni sebenarnya refer, sindiran Allah kepada orang musyrikin Quraisy, sebab mereka percaya di Mekah dulu pada zaman Nabi ada seorang yang sangat cerdik luar biasa, dan lelaki itu berbangga. Dia kata aku ni cerdik sebab apa? Aku ada photographic memory, sebab dalam dada aku ada 2 jantung, dan setiap jantung punya kebijaksanaan luar biasa. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat, Allah kata tak ada. Allah Ta'ala tak pernah buat kepada mana-mana lelaki ada 2 jantung dalam dadanya. Soalan dia, kenapa Allah Ta'ala pakai lelaki? Allah kata Allah Ta'ala tidak jadikan kepada lelaki 2 jantung dalam dada dia. Kenapa lelaki? Jawab dia mudah. Ini mukjizat Al-Quran. Lelaki tidak mengandung. Sebab Allah tersebut ma ja'alallahu lirajulin. Allah Ta'ala tidak buat bagi mana-mana lelaki 2 jantung. Sebab orang perempuan ada kemungkinan dia punya 2 jantung, 3 dan sebagainya. 2 jantung ketika dia mengandung. Jantung dia, jantung baby dia. 3 jantung bila mengandung kembar. Ini antara contoh mukjizat Al-Quran. Dan seterusnya kisah perang Ahzab. Kita boleh perhati pada ayat 9 sampailah ayat yang ke-25. Dan kalau kita perhatikan dalam lingkungan ayat ini, turun satu ayat Allah kata laqad kana lakum fi rasulillahi, sesungguhnya pada Rasulullah itu ada contoh ikutan yang baik. Rupanya ayat ni turun dalam medan perang Ahzab. Maksud Rasulullah ni contoh ikutan yang baik ketika berhadapan dengan tekanan daripada pihak musuh, bagi tetap tenang dan juga boleh menghadapi situasi itu. Dan ayat 26-27 cerita perang Yahudi Bani Quraidah. Selepas tentera bersekutu lari meninggalkan Mekah kerana dipukul oleh ribut,
Rasulullah pun diarahkan oleh Allah untuk memerangi Yahudi Bani Quraidah sebab mereka yang telah mengkhianati perjanjian sedia ada dengan Rasulullah lalu bergabung dengan musyrik Quraisy. Dan cerita itu disebut pada ayat yang ke-26 dan juga 27. Jadi tuan-tuan, itulah sedikit sebanyak ringkasan sinopsis juzuk yang ke-21 sempena hari yang ke-21 Ramadan yang boleh saya kongsi. Dan pagi ini saya bersiaran daripada Kanga, Perlis sebab ada program Rawdatul I'tikaf, dan saya diberikan 3 slot malam tadi. Selepas solat tarawih kita bincang mengenai Umar bin Al-Khattab sebab sempena 10 malam akhir Ramadan pihak Jabatan Mufti telah memilih fokus 10 sahabat syurga. Jadi malam pertama Abu Bakar dan malam tadi saya dipertanggungjawabkan untuk cerita mengenai Umar bin Khattab. Dan pagi ni saya di masjid yang sama cerita mengenai Unta Merah Negeri Jepun. Dan insyaAllah kita jumpa besok untuk sinopsis juzuk yang ke-22 dan pastinya syarat dengan berbagai pengajaran hukum hakam dan juga panduan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.